menyukai design lebih kepada ballet and dance costume. Di situlah permulaan saya bertapak di dalam industri fashion. Branding yang keduanya, tercetus. Tahun 2015 saya launch Batik Paras Rashid. That is my second brand. Saya adalah seorang bekas pelajar diploma fashion and design. Jadi saya ambil kesempatan itu untuk melakukan atau menubuhkan satu brand under Rasta. So saya namakan Rasta Creation. Pada permulaan, of course, dia ada challenge kerana kita nak penetrate Malaysia market, nak compete dengan international brand. So sangat challenging kan, tetapi saya prove to them that saya pun boleh buat setaraf dengan brand antarabangsa. Selepas 5 tahun, mungkin lebih sebab saya dalam industri ni lebih daripada 20 tahun. Permulaan saya bekerja dengan syarikat batik, big company like Isetan of Japan, pada permulaan marketing and sales. Jadi bila kita dah berkecimpung lama dalam industri fashion, tibalah masanya saya rasa saya perlu ada saya punya branding sendiri. Syarikat Rasta Creations membangun dengan baik, sambutan yang baik, easily sekolah tarian di Malaysia. Kita bukan cakap Kuala Lumpur saja, di Malaysia, tak kira Johor di mana, saya pun ada klien di Singapura, di Iceland, Australia sendiri, di Thailand adalah collaborator saya. Selepas penglibatan dalam Rasta Creation, saya bertapak, saya dapat lihat saya perlu melibatkan diri saya lebih kepada fashion industry yang betul-betul melibatkan branding dengan jenama saya. Tertubuhnya Batik Paras Rashid di 2013 sebenarnya. 2013 saya slowly learning about the industry, apa yang kurang. Jadi waktu itu saya nampak batik adalah sesuatu industri yang saya suka nak naikkan. Dia ada banyak elemen di mana kita boleh naikkan kita punya tradisi dan membantu perusahaan-perusahaan batik dengan support the makers, jadikan kain-kain itu sebagai sumber inspirasi saya dengan meletakkan ke dalam koleksi saya. Pada awalnya saya menggunakan batik lebih kepada untuk pakai sendiri. Kita kata apa, test market. Kita pakai sebab saya sebenarnya adalah saya berkahwin campur. Jadi saya ada perayaan adalah satu perkara yang kita selalu put it very important kan. Contohnya hari raya kita nak pakai baju kurung. But I also celebrate Chinese New Year sebab saya berkahwin dengan seorang yang berketurunan Cina. Jadi setiap tahun apabila kita perlu mengenakan cheongsam, saya dapati kain cheongsam yang ada di pasaran kurang selesa untuk dipakai. Jadi pendekatan itu saya dapat satu ilham, kenapa tidak saya buat batik cheongsam. And then cheongsam saya tidak berelemen atau tidak ketengahkan sangat dengan elemen yang seksi. Saya nak reka atau make sure that the design boleh dipakai oleh semua orang, semua keturunan, dan pakaian itu juga boleh dibawa ke majlis yang official. Bila saya mengenakan pakaian itu, saya dapat banyak good feedback. Kata, cantik lah. And then saya ada trademark saya di mana saya gunakan batik sarung tu sebagai textile, fabric yang saya gunakan. Tetapi saya menaikkan satu idea di mana saya dapat idea kenapa tidak saya letakkan pucuk rebung itu di belakang sebagai identiti saya. Ya, kalau kita tengok, kalau nak tanya kepada orang yang pandai, bijak pandai tentang batik, di mana harus kita letakkan pucuk rebung itu kan. Macam orang yang belum kahwin, patutnya pucuk rebung di depan, itu tanda pengenalan orang dulu ya. So, tapi bagi saya di dalam fashion kita boleh sejak my mom time lagi, kalau kita tengok orang dulu pakai batik, kita tak cakap pasal babanyonya, kita cakap orang Melayu lah. Kalau dekat rumah memang ada biasa tengok my mom pakai kain batik, memang pucuk rebung di belakang. Tapi kita tak pernah tahu bahawa dia ada maksud tersendiri. Tapi dari asal memang kalau kita tengok yang muda ke yang tua, semua orang pakai kain pucuk rebung di belakang. Jadi saya dapat satu idea, cetusan itu berlaku, kata why not? Before this orang buat baju pakai kain canting, batik canting, 5 meters lah, 4 meter tu untuk buat pakaian. Tapi saya nampak there is a beauty about batik sarung Malaysia. So bila saya cakap pasal kecantikan batik sarung yang hand block, saya sangat suka elemen abstrak dia, tidak terlampau klasik tapi dia ada elemen klasik di bahagian pucuk rebung. Kita gabungkan klasik dengan moden tu menjadi satu elemen yang sangat menarik. Itu yang saya tertarik.
Batik ni sebenarnya asal memang ada elemen Nusantara, tetapi kerana apa-apa batik yang diproses di Malaysia, kita harus dekatkan mereka sebagai batik Malaysia. Kenapa memilih Terengganu dan Kelantan? Saya rasa itu dah memang kebiasaan. Bila kita cakap pasal batik, yang paling ketara adalah yang di pantai timur, Kelantan dan Terengganu. Ada perbezaan dia. Kebanyakan batik Terengganu, elemen dia lebih abstrak. Mungkin dia gunakan bunga. Okey, saya dekatkan elemen east and west. Maknanya kita dekatkan timur dan barat. Contohnya, kenapa tidak batik kita dekatkan dengan elemen barat. Jadi tak adalah hanya orang timur saja menggunakan batik, especially Malaysian sahaja. Kita bukakan pintu kepada dunia, to the global market, untuk mereka memahami bahawa batik kita sangat cantik dan kita boleh buat berbagai-bagai koleksi. Bukan sahaja baju, kemeja, tetapi macam saya telah pun keluarkan koleksi bomber jacket, long jacket, hoodie jacket. Kita boleh bawa pakaian ni travel. And then kita ada ramai klien dari luar negara juga. Kita ada dari Jerman, kita ada dari US, Australia, UK. Maksudnya memang kita boleh pergi ke global. Batik Rasa Rashid bukan sahaja membuat pakaian, kita juga ada koleksi accessories, kita ada kasut, kita ada clutches, berbagai-bagai. Dan baru-baru ni dengan keadaan yang pandemik yang hadir dekat seluruh dunia, saya adalah salah satu designer yang awal mereka face mask. Saya tunjukkan sikit seperti ini. Ini adalah standard punya spek. Kalau yang eksklusif saya buat, dia ada sedikit lain ya spek dia. Kita ada letakkan label dan bagai. Asalnya kenapa saya mendapat idea itu adalah satu, kekurangan face mask yang ada di dalam market at the moment, masa itu membuatkan saya ingin membantu orang lain untuk dapatkan batik dengan harga yang reasonable, and then saya gunakan kain perca yang ada. Jadi saya boleh bantu mereka untuk mengurangkan masalah ketiadaan mask itulah. The most important thing, kita harus selalu support kita punya local industry. Kita mesti ada satu ekosistem yang kita membantu pembatik kita, dan saya sebagai pemerintah menggunakan textile. Dengan cara itu kita dapat membantu ekonomi negara, di mana kita buat semua bisnes di dalam ekosistem yang baik. Apabila orang luar melihat batik, it's actually something yang sangat unik dan mereka sangat suka. Kadang-kadang batik itu saja tidak cukup, tetapi orang luar ingin melihat kita punya kreativiti. Dari selembar sehelai batik boleh dijadikan kepada rekaan yang very modern. Jadi kita mendekatkan diri kita kepada global. Kita boleh pergi jauh sebenarnya, bukan sekadar batik Malaysia yang tak boleh pergi jauh. So apa yang saya dekatkan, pengalaman saya di mana-mana. So far saya hanya buat show di Singapura dan baru-baru ni di Miami. Saya bawa a simple collections of batik. Saya fokus kepada resort wear. Kerana bila kata batik, kita nak fokus kepada resort wear. Tapi it's a fun resort wear. Di Miami, orang sangat suka batik tu kerana saya bawa elemen batik dengan keadaan yang moden dalam cara yang berbeza. Tidak terlalu tradisional. Saya nak batik ini pergi lebih jauh daripada yang kita dah ada sekarang. Kita punya khazanah. Batik ni kan sesuatu yang kita perlu support. Kita patut martabatkan dia ke mata dunia. Ini tugas saya sebagai Vice President di NVDA, Timbalan Pengurusi. Tugas saya sangat berat sebenarnya. Tugas saya adalah memastikan mereka-mereka saya, designer-designer saya mendapat platform yang baik, dan kita didik mereka ke satu platform yang bagus untuk diorang punya branding dan diorang punya business. Sebab dalam Malaysia ni, fashion designer dia ramai. Yang lama, yang baru, yang dah lama tinggalkan industri pun ada, yang datang balik dalam industri pun ada. As we know kan, kita ada seniors, kita ada Bernard Chandran, kita ada shoemaker Jimmy Choo, we have Zhang Toy, di mana di luar negara. Kalau nak cakap pasal Bumi Putra Ramai, kita ada Bonzana Harun, kita ada Masrina Masterpiece, kita ada Umi Rias kan. Mereka ini adalah di bawah bumbung MBDA. Saya sebenarnya melihat masalah pembatik dan mereka fashion mempunyai satu cabaran yang hebat, di mana mereka dan pembuat batik tidak selalu. Pembatik, tugas mereka adalah produce the batik.
kreatif anda adalah membuat batik, anda harus bekerjasama dengan Pereka Fashion yang ada elemen seni, ada skill seni yang baik, bergabung dan koleksi anda akan jadi lebih menarik. Kalau saya boleh sarankan kan kepada semua pembatik yang membuat batik, cuba kolaborasikan diri anda dengan Pereka. Jadi gabungan itu membuatkan industri batik akan sentiasa kukuh. So dengan adanya ekosistem ini, barulah batik kita akan pergi meluas ke global. Projek terbaru Batik Barasa Rashid, of course saya dekatkan kita punya branding kepada online. 90% online, 10% eksklusif. So kalau kita tidak penetrate, adapt into the new normal, kita semua akan susah. Pada 2015, bulan 12, saya diiktirafkan sebagai one of the young entrepreneurs under Nona Magazine, among the 60s, termasuk dengan Datuk Vida, Siti Nurhaliza. So semua nama-nama yang very strong. Consider saya ni kecil. I do go through trouble, I do go through challenge kan nak naikkan branding, especially dalam fashion industry. Keduanya, of course, tahun lepas 2019 saya dinobatkan sebagai Most Promising Designer Awards, MFW, Malaysia Fashion Week. Itu adalah satu kejayaan yang boleh dikatakan dibanggakan untuk saya, walaupun saya tahu selepas berapa tahun dalam industri ni kan, so finally I achieve something lah. It's nice to be recognized, tapi the most important thing for you to recognize and to sustain in the industry and relevant dalam industri ni. Kalau kita nak naik, dia mengambil masa. There's no dalam pintas 10 tahun tu pasti kamu kena bertatih sampailah kita pandai berjalan, batu baru boleh berlari. Kalau boleh terbang, bagus juga.